Saya cakap salam satu Malaysia kan. Jadi saya rasa semua parti politik, kalau boleh mereka ni nak memerintah secara bersendirian. Ya. Barisan Nasional juga kita berusaha berhempas pulas nak memastikan kita boleh bentuk kerajaan secara bersendirian, kerana telah jelas nyata bahawa kerajaan yang terdiri daripada musuh-musuh politik yang mula ditubuhkan oleh Pakatan Harapan, dalam tu ada PKR, ada Bersatu, ada DAP. Last kali ada Amanah, last kali bertahan 22 bulan. Bila UMNO pula bekerjasama dengan Bersatu, dengan PAS, dengan GPS, sama juga lebih kurang dalam 17 bulan. Lepas tu diturunkan Muhyiddin, digantikan dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Pengalaman yang tak berapa cantik ni menyebabkan UMNO dan Barisan Nasional cuba untuk mengembalikan zaman kegemilangan kita bila mana kita menang dan boleh memerintah secara bersendirian mengikut acuan kita sendiri. Kalau boleh, memang kita nak. Dan saya yakin Pakatan Harapan pun bercita-cita yang sama. Mereka pun tak expect terpaksa mewujudkan kerajaan perpaduan ni. Sama juga dengan Perikatan Nasional. Semua nak memerintah, semua nak jadi Perdana Menteri. Tetapi walaupun kita minta supaya rakyat jangan undi berbelah bagi. BN kita minta supaya rakyat berikan sokongan pada BN. Jangan undi PN. Kita pun cakap jangan undi PH. PH pula cakap jangan undi BN, jangan undi PN. Tapi rakyat ni tak tahulah mereka, yalah, mungkin ada banyak faktor Saya tak nafikan juga apa yang berulang kali oleh Bersatu, oleh PAS mengatakan kalau undi BN akan letak Anwar jadi Perdana Menteri. Betul. Kita explain macam mana pula undi BN Anwar boleh jadi Perdana Menteri. Kan? Kalau undi BN menang, kita boleh memerintah bersendirian, BN lah Perdana Menteri. Tetapi orang percaya, orang percaya. Dan kita juga tengok bahawa kali ni kita lihat politik wang tu dahsyat betul. Wow. Kali pertama saya dengar ni. Politik wang tu, Masya Allah. Saya tengok politik apa wang yang berlaku di Larut, apa yang berlaku di Paguh. Saya ingat di kebanyakan tempat begitu. Di kebanyakan tempat yang ada Perikatan Nasional memang begitu. Malah apa yang lebih menyedihkan kita Tok-tok lebay ni pun dah mula pandai dah. Bagi duit, wallahi saya undi PAS. Masya Allah. Ini tak pernah berlaku dalam sejarah. Saya melihat dengan dahsyatnya berskala besar. Dulu kita pernah dengar cerita tentang orang terima rasuah berskala besar. Kali ni sudah pastilah mereka bermula dengan menyalahgunakan duit rakyat. Kalau tidak, mereka mana ada duit banyak macam tu. Betul. Itu yang kita minta supaya disiasat mana perginya 600 bilion yang dibelanjakan dalam tempoh darurat tu. Yang kita nampak dengan mata kepala kita sendiri bagaimana dengan begitu dahsyat sekali anak-anak muda khususnya orang yang baru first time voters ni. Mereka disajikan dengan duit, pergi collect duit. Ada yang dijanjikan 350 dapat 100 pun ada juga. Macam-macam video yang kita nampak. Ada yang wallahi kami undi PAS, ada yang pakai baju je Kalau artis pakai baju 4 kali ni, ada yang sampai 100,000. Kalau selebriti yang besar, ada yang 5,000 sekali posting mereka. Anak-anak muda yang biasa pun ada yang pergi konvoi bermotor dibayar. Ada yang pengundi luar yang balik ke kawasan dibayar dengan begitu dahsyat sekali. Ini first time saya rasa yang menyebabkan memang kita tidak langsung menjangka bahawa Barisan Nasional keputusannya begitu teruk. Tetapi apa pun, saya masih menganggap bahawa kalau misalnya Barisan Nasional mengadakan pilihan raya, sebaik saja selepas kita menang di pilihan raya di Johor, ketika Pakatan Harapan kalah teruk, ketika PN kalah teruk, ketika Mahathir kalah teruk dan hilang wang pertaruhan. Saya yakin BN mungkin boleh menang.
Tapi nak buat macam mana, masing-masing ada kepentingan peribadi. Ya. Kita tak nafikan manusia ni tak kira parti apa pun, Ya. Bila ada kepentingan peribadi ni, akhirnya yang jadi mangsa parti. Betul. Sedih lah, sedih. Tapi rakyat sudah membuat keputusan. Ya. Kita minta dia pilih kita untuk memerintah. Tapi akhirnya mereka memutuskan untuk tak nak bagi siapa pun menang. Ya. Yang akhirnya memaksa ke bawah duli tuanku untuk meminta supaya Perikatan Nasional bekerjasama dengan Pakatan Harapan membentuk kerajaan perpaduan. Tetapi malangnya Pakatan Harapan bersetuju dengan kerajaan perpaduan anjuran ke bawah duli tuanku. Tetapi Perikatan Nasional tak bersetuju. Yang akhirnya menyebabkan baginda tuanku menitahkan supaya BN menyertai kerajaan perpaduan bersama Pakatan Harapan dan kemudian diikuti oleh GPS. Dan alhamdulillah bila BN dah ikut, GPS ikut, kemudian GRS ikut, Warisan ikut, KDM ikut, Bebas pun ada 2 ikut. Alhamdulillah. Kita ada 148 kerusi untuk membentuk kerajaan yang sangat stabil. Ya. Baik, masih lagi kedengaran. Selepas keputusan ialah diumumkan dan juga sewaktu selepas sidang minda Datuk Seri Anwar Ibrahim pada jam 3.30 pagi kemudian pada masa yang sama besoknya juga Perikatan Nasional mengumumkan yang mereka boleh membentuk kerajaan dengan sejumlah majoriti yang cukup yang diperlukan untuk menubuhkan kerajaan. Dan tetapi keputusan itu ataupun apa yang diumumkan oleh pengerusi Perikatan Nasional iaitu Tan Sri Mahyadin ini sebenarnya tidak ada perbincangan pun dengan Barisan Nasional, betul? Dia sebenarnya macam ini, dia masih terbawa scheme of things dia. Kan? Kalau dulu mereka membesarkan saiz parti dia dengan mencuri ahli parlimen. Jadi selepas pilihan raya umum yang ke-15 dia buat benda yang sama. Mereka mencuri 10 orang ahli parlimen daripada Barisan Nasional, meminta mereka ini untuk menandatangani apa yang dipanggil sebagai SD, akuan bersumpah. Mereka langsung tak sedar bahawa kita sudah ada akta anti lompat parti. Bila sesebuah parti nak membuat keputusan menyokong mana-mana calon Perdana Menteri, ianya harus dilakukan secara en bloc. Tidak boleh lagi menggunakan SD individu ni. Tapi Muhyiddin seperti biasa, dah biasa sangat beli orang ni. Jadi dia ingat dengan 10 SD yang dia dapat tu dia sudah mencukupi 115 kursi. Padahal SD individu sudah tidak boleh diguna pakai. Apatah lagi bila kita approach 10 orang ni, kita beritahu kamu sudah berjanji di dalam aku janji yang kamu tanda tangani sebelum pilihan raya, dan kamu telah pun memberi mandat kepada ketua parti iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi, pengurusi Barisan Nasional, untuk berunding dan membuat keputusan bagi pihak kamu, ahli-ahli parlimen, dengan parti mana kita nak bekerjasama. So mereka tak boleh, dia dah berjanji dalam aku janji itu tidak akan maknanya tidak pernah memberikan SD kepada sesiapa sebelum tu, sebelum memberikan SD kepada Datuk Seri Zahid, dan tidak akan menandatangani sebarang SD kepada pihak lain. Dan kita beritahu dengan dia, bukan setakat ianya sudah ditandatangani oleh mereka, kita ada rakaman CCTV. Sebab pengalaman mengajar kita, kita ada pengalaman yang cukup pahit tahun 2018. Lepas kita kalah, kita ada 54 orang ahli parlimen UMNO. UMNO saja 54, BN ada 79. Sebahagian BN keluar meninggalkan Barisan Nasional, 16 orang. Tak, mula-mula BN keluar. Itu yang tinggal 54 saja. Dan daripada 54 ni pula 16 dicuri oleh Bersatu. PKR orang, kemudian lagi 4 orang. So pengalaman itu menyebabkan kita kali ini lebih berhati-hati dan kita dah buat persiapan awal. Sudah ada aku janji awal, dan kita beritahu dia tindakan kamu itu sendiri boleh menyebabkan kursi kamu tu terkosong.
Ya. Dikosongkan. Ya. Itu yang akhirnya mereka mengambil keputusan untuk menandatangani SD, menandatangani surat membatalkan SD yang ditandatangan yang terdahulu untuk memberikan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan ianya diserahkan kepada baginda tuanku. Jadi bila tuanku panggil Tan Sri Muhyiddin, ya. Muhyiddin kata dia ada 115, tuanku kata tak cukup. Maknanya tuanku dah tahu dah yang 10 orang yang dicuri daripada UMNO ni, mereka sudah pun menarik balik SD tersebut. Itu yang menyebabkan BN terpaksa mengeluarkan kenyataan bahawa mereka berkecuali, tidak menyokong mana-mana pihak. Itu sebenarnya nak bagi gambaran kepada istana bahawa kita belum lagi memberikan sokongan kepada mana-mana pihak. Maknanya nak batalkan SD yang telah diberikan kepada Muhyiddin. So tak timbul soal dia ada enough numbers ni.